Semua bagi dan selamat sejahtera. Nama saya Arwin Raj. Hari ini saya dan kawan-kawan saya membentangkan tentang adat perkahwinan di dalam negara Malaysia. Pertamanya, adat perkahwinan kaum Melayu. Dalam adat perkahwinan kaum Melayu terdapat beberapa peringkat penting. Merisik, meminang, bertunang, akad nikah, majlis perkahwinan atau bersanding. Pertama sekali merisik. Juga dipanggil sebagai meninjau. Memastikan bahawa gadis yang diayati seorang lelaki itu masih belum punya pertunjukan untuk menyelidik latar belakang si gadis. Adat merisik jarang dilakukan lagi. Seterusnya meminang. Pihak keluarga lelaki akan menetapkan hari untuk menghantar satu rombongan peminangan. Kedua belah pihak akan berunding untuk menetap tarikh dan masa yang sesuai untuk adat bertunang pula. Bincang tentang hantaran dalam jumlah rombongan. Bertunang. Majlis kenduri akan diadakan sempurna bertunang di rumah pihak perempuan. Wakil pihak lelaki menyatakan lamaran mereka secara rasmi kepada wakil pihak perempuan. Pantun seni digunakan untuk memeriahkan majlis. Acara kemuncak majlis bertunang adat adalah adat sarung cincin. Akad nikah. Akad nikah lebih kepada anjuran agama dan merupakan kebijakan kesahihan sesuatu perkahwinan. Wang belanja, mas kahwin dan lain-lain hantaran akan diperiksa oleh Tuan Kadi dan dua orang saksi bagi pihak perempuan. Tok Kadi akan menemui pengantin perempuan di dalam bilik untuk bertanyakan semada ia betul setuju atau tidak. Majlis perkahwinan juga dikenali sebagai hari langsung atau hari bersanding. Pengantin digelar raja sehari. Majlis diadakan secara meriah. Pengantin lelaki akan diarahkan dengan paluan, kompang dan diiringi dengan bunga mengar dan dari rumah menagak menuju ke rumah pengantin perempuan. Wakil pengantin lelaki perlu membayar tebus pintu atau tebus pelamin. Pengantin akan bersanding di atas pelamin yang dihias. Dekat ni ada soalan-soalan apa tak? Ada, Arwin. Okey, apakah nama panggilan lain untuk merisik? Okay. Panggilan lain untuk merisik ialah meninjau. Kedua, apakah berapa lamakah majlis kenduri akan diadakan? Majlis kenduri akan diadakan sempena hari perempuan hantaran ke rumah pihak lelaki. Terima kasih, Arwin. Okay, seterusnya, kawan saya akan membentangkan adat perkahwinan kaum Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya adalah Syarvilan, anak lelaki Segunan dan nombor mati saya ialah 10 DKM 21F1106. Dan hari ini saya ingin membincangkan tentang adat perkahwinan kaum Sabah dan Sarawak di Malaysia. Sarawak, okey. Kalau kita tengok dekat kaum Sarawak, terdapat 5 upacara dan begitu juga bagi kaum di Sabah pula. Terdapat 5 upacara iaitu merisik, meminang, bertunang, majlis perkahwinan dan selepas majlis perkahwinan. Okay, kalau kita tengok dekat merisik, bagi kaum Sabah, Sarawak, perkahwinan biasanya ditentukan oleh pengantin lelaki dan sekiranya seorang teruna telah berkenan kepada seorang gadis, ibu atau bapanya ataupun wakil akan bertandang ke rumah gadis untuk merisik. Jadi perjumpaan kedua belah pihak ini juga dikenali sebagai berbunga-bunga atau berjarum-jarum. Dan kalau kita tengok dekat meminang dan bertunang, rombongan pihak lelaki biasanya tidak kurang daripada 5 orang dan paling ramai pun 20 orang yang terdiri daripada orang-orang tua.
Setelah mencapai kata sepakat, ayah pihak lelaki menanggalkan lapik atau ikat pinggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Seterusnya, kedua belah pihak akan berbincang tentang tarikh dan hari perkahwinan. Dan mulai saat itu, perempuan itu tidak boleh lagi menerima kunjungan teruna selain tunangnya. Seterusnya ialah majlis perkahwinan. Pihak pertama sekali pihak keluarga lelaki mereka akan menyediakan perbelanjaan serta barang yang harus diberikan kepada keluarga perempuan. Keluarga perempuan juga membuat pelbagai persiapan termasuk memburu binatang untuk disembelih pada hari perkahwinan. Dan untuk mengundang tetamu, kedua-dua pihak melantik wakil masing-masing untuk menguruskan jemputan kahwin. Wakil itu akan membawa beberapa utas tali bersimpul untuk menunjukkan beberapa hari lagi perkahwinan dilangsungkan. Dan sekiranya tali itu mempunyai 5 simpulan, ia bermakna perkahwinan itu akan berlangsung dalam 5 hari lagi. Majlis perkahwinan ini berlangsung di rumah pengantin perempuan dengan beratus-ratus orang tetamu yang akan dijemput untuk menghadiri majlis perkahwinan tersebut. Okey, kalau sekarang kita tengok dekat bagi kaum Sabah. Dalam perkahwinan Sabah, kita boleh anggap ambil contoh bagi kaum Bajau. Jadi dalam perkahwinan Bajau, kebanyakan perkahwinan ini berlaku antara kaum kerabat, iaitu saudara mara mereka sendiri. Masyarakat Bajau amat teliti dengan pelaksanaan sesuatu majlis perkahwinan ini kerana mereka percaya bahawa perkahwinan ini tidak boleh dilakukan dengan sambil lewa. Pada hari kedua, upacara dimulakan dengan pukulan titik dialau iaitu pukulan tangguh khas. Biasanya pukulan itu dibuat pada pukul 5 pagi. Dan tujuan dia untuk mengingatkan penduduk setempat. Kedua-dua pengantin ini dimandikan oleh ahli-ahli agama di rumah masing-masing, diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci sebagai doa selamat bagi mereka. Dan setelah dimandikan, pengantin lelaki akan diarah dengan menaiki kuda ke rumah pengantin perempuan atau ke masjid untuk majlis akad nikah. Dan setelah itu, lelaki akan didukung oleh 2 orang lelaki masuk ke dalam rumah pengantin perempuan atau masjid di mana akan berlangsungnya majlis akad nikah ini. Setelah selesai upacara pernikahan, pengantin lelaki akan diberikan sehelai kain seledang yang dipimpin oleh pengapitnya ke pelamin. Dalam tempoh itu, pengantin lelaki akan diiringi oleh pukulan tangguk dan nyanyian jam-jam. Apabila rombongan pihak lelaki ini semakin hampir, pihak perempuan akan menurunkan tirai di hadapan pelamin untuk melindungi pengantin perempuan daripada penglihatan pengantin lelaki. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Ada tak apa-apa soalan untuk ditanya? Saya ada soalan nak tanya. Saya ada soalan nak tanya. Ya, silakan. Alright, okay. Saya ada satu soalan saja. Okay, soalan saya adalah apakah maksud istilah berbunga, bunga dan berjarum-jarum? Maksudnya ialah berjarum-jarum dan berbunga ialah pasangan pengantin lelaki dan pengantin perempuan untuk apabila mereka bertemu. Jadi ia dipanggil sebagai berbunga-bunga dan berjarum-jarum. Okey, terima kasih. Itu saja. Okay, baik. Terima kasih kepada Melvin. Dan untuk adat perkahwinan kaum India, saya akan dipersilakan Narendran untuk membincangkan tentang adat perkahwinan kaum India. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih Syarwilan. Nama saya Narendra Anarki Arividas. Hari ini saya akan membincangkan tentang adat perkahwinan kaum India. Pendahuluan.
Okey, perkara-perkara yang penting yang akan berlaku bagi adat perkahwinan India adalah merisik, kunjungan ke rumah pengantin, ikat janji, adat parisam, adat tali atau tirmanggalam, adat mugur tenal dan akhirnya adat upacara perkahwinan. Merisik. Merisik atau lebih dikenali melihat bakal pengantin merupakan adat tradisi bagi masyarakat India dan juga masyarakat lain. Bertujuannya adalah untuk melihat atau sinonim dengan meninjau keadaan bakal pengantin yang menjadi idaman Sri Teruna. Merisik ini diuruskan oleh pihak ibu bapa si lelaki yang lebih berpengalaman dan dalam menilai seseorang untuk dijadikan pasangan hidup. Kunjungan ke rumah pengantin. Ini dilakukan selepas adat merisik dilakukan. Bakal pengantin akan mengunjungi rumah bakal pengantin perempuan untuk melihatnya. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perwarakan calon isterinya. Mengkaji kecocokan antara kedua-dua bakal pengantin. Adat pengusian bakal pengantin dikenali sebagai Tirumanam Puruttam dijalankan terlebih dahulu. Dalam ajaran Hindu tidak terdapat konsep perceraian. Ikat janji dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan untuk diberikan kepada wakil perempuan. Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melapaskan ikat janji bagi mengatakan persetujuan untuk mengkahwini bakal pengantin perempuan. Perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada orang ramai. Kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang. Adat parisam. Parisam biasanya adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan parisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Parisam umpama sebuah majlis bertunangan. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah ganjil. Hantaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil sumanggali. Kemudian bapa pengantin perempuan akan membawa parisam yang mengandungi sari dan diberi kepada anaknya. Pada masa yang sama pengantin perempuan menulis sesuatu dengan menggunakan kunyit sebagai meminta restu daripada Tuhan. Tali atau tirmanggalam merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pengantin iaitu lelaki dan perempuan. Pada tali itu diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. Terdapat berbagai jenis tali yang digunakan oleh masyarakat India. Ini disebabkan terdapat pelbagai suku di kalangan masyarakat kaum India. Adat penyediaan tali ini dilakukan 7 atau 9 hari sebelum hari perkahwinan. Adat mukul tenal. Adat ini dilakukan 5 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Adat mukul tenal ini diadakan pada hari yang baik mengikut firasat masyarakat India. Untuk menjalankan adat tersebut, sebatang pokok
yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan mengorganan. Batang pokok tersebut berukuran 2 atau 3 meter dan mempunyai lilitan batang antara 20 hingga 30 cm. Akhirnya upacara perkahwinan. Dimaksudkan penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga akhir hayat. Terdapat 3 jenis perkahwinan dalam masyarakat India, iaitu yang mana perkahwinan ini dijalankan adalah berlandaskan aspek suku kaum. Majlis perkahwinan dimulakan dengan upacara niscaya, iaitu ikat janji dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. Kad undangan disapu dengan air kunyit dibawa ke kuil atau jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan. Upacara iaitu menanam sebatang pokok yang lurus dan disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan. Ada apa-apa soalan tak daripada kawan saya? Ada nanti. Silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan adat rasam? Adat rasam kebiasaan yang telah diamalkan, adat kebiasaan yang telah diamalkan sejak turun temurun. Ya, baik. Kedua soalannya, apakah tanda yang menunjuk bahawa seorang wanita India itu telah berkahwin? Jawapannya adalah tali. Okey, baik David. Terima kasih Arawin. Seterusnya kawan saya Melvin Paul akan memulakan perbincangan dia. Silakan. Saya Melvin Paul. Okey, saya hari ini akan membentangkan tentang adat perkahwinan kaum Cina. Okey, untuk adat perkahwinan kaum Cina ada 4 upacara, iaitu merisik, meminang, upacara pertunangan, majlis perkahwinan. Okey, untuk yang pertama, untuk bagi majlis untuk upacara merisik, saya akan memberi pendapat saya. Okey, untuk pengetahuan anda, tujuan merisik adalah untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati kerana masyarakat Cina mengambil berat tentang nama keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku wanita tersebut. So merisik juga ia berkata bahawa merisik merupakan satu upacara yang di mana orang-orang tua di dua-dua pihak rumah, iaitu pada pihak pengantin lelaki dan juga pihak pengantin perempuan, mereka diberi peluang untuk mengetahui latar belakang dan juga tingkah laku yang diadakan yang dipunyai oleh dua-dua belah rumah dan juga dua-dua belah keluarga. Hadiah-hadiah dan juga cincin akan diberi kepada pengantin perempuan pada hari yang merisik ini. Alright, saya akan pergi untuk meminang pula. Alright, untuk upacara meminang akan dijalankan setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing. Okey, di mana upacara meminang akan membuat di mana seorang wakil akan dipilih untuk mengunjungi rumah si gadis untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu bakal pengantin perempuan pula akan berbincang dengan wakil itu tentang jumlah mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai untuk melangsungkan perkahwinan. Wakil tersebut akan memaklumkan semua ketetapan yang telah dipersetujui kepada ibu bapa pihak lelaki. Seterusnya ibu bapa pihak lelaki akan berbincang dengan anak mereka untuk memenuhi segala permintaan pihak perempuan. Dan juga untuk pada hari meminang pula, upacara perkahwinan itu upacara
perkahwinan, ibu bapa kepada pihak perempuan akan diberi tempoh untuk memberi jawapan dan sekiranya pinangan diterima, mereka akan berbincang tentang syarat-syarat berkaitan mas perkahwinan dan juga perbelanjaan untuk majlis perkahwinan pada pertemuan berikut. Jika upacara perkahwinan itu ditangguhkan selama beberapa bulan, pihak lelaki perlu menghantar tanda terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Okey, saya sekarang ingin melanjutkan kepada hari pertunangan di mana saya akan bacakan sedikit. Alright, hari pertunangan adalah berdasarkan kalender Cina kerana hari yang dipilih perlu bersesuaian dengan zodiak. Pasangan berkenangan berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tungsu Hikmat Tungkang Tilik akan digunakan untuk menetapkan tarikh pertunangan pasangan itu. Alright, masyarakat Cina percaya bahawa sekiranya upacara itu dilakukan pada waktu yang tidak sesuai, pasangan terbabit akan ditimpa bencana dan perkahwinan mereka tidak akan bertahan lama. Alright, dan juga bakal pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah pilihan hatinya untuk menunaikan permintaan bakal isterinya. Upacara bertukar cincin akan berlaku dan juga pertukaran hadiah akan berlaku dan juga sebagai bukti persetujuan, wanita tersebut akan menyerahkan sekeping kertas merah atau nyensang yang mengandungi nama, umur dan tarikh lahirnya. Dan juga dari situ tukang tindih itu akan menghitung hari dan masa yang sesuai berdasarkan kedua-dua nyensang lalu mencatatnya pada sehelai kertas merah yang dinamakan nyikor. Dan juga untuk menentukan hari yang sesuai, tukang tindih akan memberi 2 keping nyikor kepada pasangan dan antara mas dan mas kahwin secara lazimnya akan diberi semasa upacara bertukar cincin perkahwinan. Dan ya, itu saja untuk hari pertunangan, untuk upacara pertunangan untuk bagi adat Cina. Alright, lagi saya ingin melanjutkan untuk bagi ini yang terakhir untuk adat perkahwinan Cina iaitu majlis perkahwinan, di mana hari perkahwinan akan berlangsung mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Walaupun begitu, sekiranya terdapat kematian dalam kalangan ahli keluarga bakal pengantin sebelum hari perkahwinan, perkahwinan itu mesti ditangguhkan pada tahun berikutnya ataupun selama 100 hari. Masyarakat Cina pada masa dahulu akan memakai pakaian pengantin yang diperbuat daripada kain sutera dan disulam benang emas pada hari perkahwinan mereka. Pakaian itu pula akan dihias dengan pelbagai aksesori untuk baju pengantin pula. Warna pakaian itu digalakkan untuk berwarna putih, merah ataupun kuning. Walau bagaimanapun, pengantin dilarang sama sekali untuk memakai baju hitam, biru dan juga kelabu kerana warna-warna tersebut dipercayai melambangkan kematian dan kesedihan. Untuk kita melanjutkannya, masyarakat Cina menganggap upacara minum teh sebagai sesuatu yang sangat penting dan masih mengamalkan sehingga hari ini kerana ia melambangkan penerimaan pasangan pengantin dalam keluarga masing-masing di samping bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dan saya rasa itu saja untuk pembentangan atau pembincangan bagi adat perkahwinan Cina daripada saya. Itu saja daripada kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay. Alright, so siapa-siapa ada soalan nak tanya ke pasal adat perkahwinan Cina? Ya, Melvin. Saya ada satu soalan untuk ditanya. Ya, persilakan. Okey, baik. Apakah tujuan upacara merisik yang diadakan bagi adat perkahwinan Cina ini? Tujuan merisik adalah untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihadati dan juga kerana masyarakat Cina mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan juga tingkah laku wanita terbabit. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Melvin. Alright, sama-sama. Okay. Alright, so siapa-siapa ada soalan nak tanya ke pasal adat perkahwinan Cina? Ya, Melvin. Saya ada satu soalan untuk ditanya. Ya, persilakan. Okey, baik. Apakah tujuan upacara merisik yang diadakan bagi adat perkahwinan Cina ini? Tujuan merisik adalah untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihadati dan juga
kerana masyarakat Cina mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan juga tingkah laku wanita terbabit. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Melvin. Alright, sama-sama.